Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspektif. Okay, hari ni saya nak buat sedikit perkongsian mengenai perjalanan hidup saya dalam dunia melukis komik dan menjadi seorang pelukis komik ni. Tapi sebelum tu minta maaf kalau ada bunyi-bunyi yang tak disenangi, sebab saya punya PC ni dia ada bunyi sikit. Dan saya terpaksa buka PC pasal saya nak tengok info sikit. Ada, saya nak kena tahu lah. Saya pun dah tak berapa ingat dah sejarah saya. Dan ada bunyi kipas di sini. Okay guys, mari kita teruskan. Sebenarnya kalau diikutkan secara seriusnya, saya mula menceburi bidang ni, bercita-cita lah, dengan azam nak jadi pelukis komik sangat ni, pada 2001 atau 2000 macam tu. 2000 kot saya pertama sekali saya punya karya diterbitkan dan diterima oleh tak lain dan tak bukan iaitu kartunis Umbut, iaitu kalau bolehlah dikatakan antara saya punya guru lah, dan banyak juga memberi saya peluang dalam bidang ni. Masa tu dekat majalah Toin Toin. Majalah tu saya hantar beberapa dan beberapa page, beberapa cerita, yang satu cerita mengandungi 6 muka surat macam tu, dan diterima oleh Abang Umbut. Terima kasih Abang Umbut. Dan tapi lepas tu itu untuk freelance sajalah. Lepas tu lama tu saya macam senyap. Adalah saya usahakan untuk hantar ke majalah Gempak juga, tapi tak ada rezeki. Tak lama lepas tu, sekitar 2001, ini kalau saya tak salah lah, sebab dah lama saya pun tak berapa ingat. Saya dapat call daripada Abang Umbut, dan dia kata dia nak ajak saya untuk jadi pelukis atau kartunis dekat majalah. Masa tu majalah Batu Api, penerbitan under bosnya Encik Misha. Encik Misha ni salah seorang yang menubuhkan Gila-Gila jugalah bersama Jaafar Taib semua. Dan dia buat dia nak buat balik Batu Api, majalah Batu Api yang dulunya antara majalah humor yang memang kira top, kira boleh dikatakan top, dengan geli hati, gelagat dan gila-gila. Saya pun memang excited dah masa tu. Ditawarkan pula untuk jawatan tetap sebagai kartunis. Saya rasa macam, oh, ini memang idaman saya selama ni, bekerja dengan kawan-kawan yang sama minat, duduk satu office. Dan ya, disitulah bermula, dan disitulah bermulanya networking. Maksudnya saya kenal orang-orang yang dalam industri ni. Dan dekat majalah tu saya berpeluang, dekat penerbitan Cik Misha tu, saya berpeluang untuk berkarya dalam Batu Api. Tapi saya punya main dalam majalah Kancil. Dalam majalah Kancil tu saya ada tajuk khas, Squad Rawi nama dia, cerita superhero. Saya memang suka buat cerita superhero. Dan dari situ ada lagi satu lagi masa tu Wira pula, 1001 Kancil, 1001 Gila. 1001 Gila saya tak ada. Tapi dekat situ rezeki saya dan kami semua pun rezeki tak panjang, pasal ditutup usaha komik tu. Company tu tidak terus menerbitkan komik, adalah sebab-sebab yang tertentu. Dan dari situlah saya kenal Ayoy, kartunis Ayoy yang pernah melukis untuk Ujang dan menjadi editor Ujang. Dan juga dengan Fern, kartunis Fern, seorang kartunis yang berbangsa India. Saya rasanya satu-satunya yang ada, atau mungkin itu je lah yang saya kenal. Kita orang masa tu plan lah untuk buat, walaupun baru lagi ni dalam bidang ni, so cita-cita tu tinggi lah, buat majalah sendiri apa semua. Akhirnya saya dengan Ayoy berjaya mengusahakan untuk bekerjasama dengan masa tu dengan satu penerbitan ni. Dan kami berjaya
bagi proposal dan menerbitkan satu majalah komik. Masa tu diorang zaman tu memang semua ramai demand nak buat macam gempak. So dalam masa tu saya dan Ayoy usahakan lah dengan nama majalah TNT. So masa tu kami kira usaha sama menjadi editor. Dua-dua jadi editor lah. Dan juga menjadi pelukis. Sebab kita masa tu tak ada bukan dana, tak ada peruntukan untuk ambil ramai pelukis. Ada, kita ambil juga orang lain. Dan dekat majalah tu Ayoy bersama dengan saya mengusahakannya untuk isu satu je. Lepas tu Ayoy berhenti dari tempat tu. Adalah sebab-sebabnya juga. Dan kemudian saya teruskan dengan majalah TNT ni sampai isu 5, tak silap saya teruskan bersama dengan Nazim Masnawi. Nazim Masnawi ni adalah salah seorang penulis kat Malaysia ni, dan dia menggantikan tempat saya dan Ayoy menjadi editor. Saya hanya jadi pelukis komik lah masa tu, pelukis komik. TNT ni mungkin sebelum tu ada yang pernah berdengar kartunis Edis buat tau TNT ni. Tapi nama TNT tu sebenarnya adalah hak milik syarikat ni lah. Dan dia menggunakan balik nama tu untuk yang kami buat proposal tu kan. So dia kata guna je nama TNT ni. Okey, dan habis cerita TNT. Lepas tu lepas tu saya macam sedikit bukan kecewa, nak cari angin baru. Pasal saya kata okey lah, melukis komik ni saya tengok macam tu, saya dah faham permainan dia untuk zaman tu. Saya juga minat mengarah filem konon-kononnya, dan minat filem lah, konon-konon bercita-cita jadi pengarah filem. Jadi saya cuba masuk satu production house untuk jadi kru, dan kononnya nak belajar macam mana nak berkenalan, nak buat networking. Tapi setelah beberapa bulan saya kerja dekat production house tu, akhirnya saya menyedari sesuatu. Susah. Akhirnya saya menyedari satu perkara yang sebenarnya cinta saya pada komik tu lebih besar sebenarnya. Dan hati tu bila tak melukis atau kita tengok komik orang, kita macam tu. Masa dulu memang saya sukalah pergi jumpa pantang, jumpa kedai buku, pergi yang kedai majalah ke. Masa dulu banyak jual majalah komik. So kita tengok komik kan, kita rasa macam membara je kan, nak melukis balik. Even masa dekat masa production house, kerja jadi kru tu pun saya masih duk sketch. Dan lepas tu Ayoy dia bagi tahu saya, dia ajak saya buat lagi satu majalah. Kali ni dengan Encik Nazan. Encik Nazan ni juga yang pernah menerbitkan majalah Jenaka Rama ke tak silap saya, dan adalah beberapa lagi. Di situ saya macam wah, okey, ini peluangnya kan, saya nak kembali melukis. Dan saya bekerjasama balik dengan Ayoy untuk membuat majalah Fantasia. Majalah Fantasia ni memang saya dengan Ayoy betul-betul buat berdua. Dan adalah kita orang punya deal dengan Encik Nazan ni. Tak banyak mana pun dapat sebenarnya. Memang kalau ikutkan memang tak berbaloi dengan apa yang kita orang buat. Pasal kita orang buat editorial, kita melukis, kita buat artikel, kita buat semualah kita berdua. Dan cuba kita daripada peruntukan yang tak banyak tu, kita salurkan juga untuk cari pelukis lain untuk memeriahkan lagi. So tak adalah saya dengan Ayoy yang punya komik ada dalam tu, tapi asam garam kehidupan melukis komik di Malaysia untuk zaman tu, kami berjaya untuk buat 2 saja. Sebab lepas tu adalah benda lagi yang tak boleh diceritakan berlaku. Dan Fantasia ni pun konsepnya masih macam gempak lah. Diorang menuntut untuk konsep yang macam tu, yang ada info, yang ada komik, yang ada info game, info anime, apa semua. Itu sekitar tahun berapa saya tak ingat lah, 2004 macam tu. Saya ingat 2005. Jadi lepas tu saya melukis komik, saya dah tak berapa, saya rasa dah tak ada lukis komik. Jadi
saya dengan Ayu ini kita usahakan untuk buat kerja lain yang masih dalam bidang melukis dan mewarna ke benda-benda yang kita orang boleh buat. So kita ambil lah job untuk buku kanak-kanak, melukis buku kanak-kanak, buku cerita. Dan tak lama lepas tu saya pun lebih fokus sebenarnya tolong bapa saya meniaga ada satu food truck dekat satu tempat ni lah, food truck kuning ni, menjual macam-macam lah, burger, goreng pisang, air, poleko. Agak lama agak kot saya niaga tu kan. Tapi masa meniaga tu masih saya bawa buku, saya melukis-lukis dalam hati tu. Memang satu hari ni aku memang nak lukis komik balik. Aku tak nak buat benda ni sampai bila kan. Maksudnya tak nak berada di situ lah, meniaga di situ. Sebab hati tu memang nak lukis komik. Lepas tu sekitar 2006 saya bertunang dengan isteri saya sekarang. Bertunang, dan 2007 kami akan kita orang nak melangsungkan perkahwinan lah. Betul-betul hari nak dekat, nak bersanding tu, saya dapat satu berita baik yang memang saya rasa memang mungkin rezeki nak berkahwin ke kan. Dapat panggilan daripada majalah Blues lamanya, daripada Abang Zairi dengan Abang Rodin. Dia kata, Bob, kau nak melukis tak? Nak hantar komik tak? Boleh try lah hantar kan, tengok macam mana apa semua. Saya try dah hantar dan diorang pun okey, terima. Saya pun dapat satu tajuk khas. Masa saya buat komik tajuk Kasih, kisah seorang perempuan bernama Kasih. Sebab apa nama dia Kasih? Pasal saya sangat nak seorang anak perempuan nanti, saya nak taruh nama Kasih. Sebab saya suka nama Kasih ni, sebab saya tengok cerita Merah, lakonan Awi dengan Zain Azin. Watak Zain Azin tu nama Kasih. Tapi bila dah dapat anak perempuan, nama anak saya Iman Hana pula. Saya pun tak tahu lah macam mana itu boleh terjadi. Misteri untuk saya sendiri. Dan Kasih ni kisah seorang perempuan dengan boyfriendnya, dan ada seorang budak perempuan nama Emma di tengah-tengah cerita tu. Emma ni kira menjadi tarikan masa tu untuk komik tu. Ramai juga orang yang suka watak Emma ni, pasal dia watak budak perempuan yang luarannya comel tapi dalamannya tu macam kerek sikit. Lama juga saya dapat berpeluang kerja, berkarya. Banyak juga saya dah sempat untuk berkarya. Maksudnya banyak tu bukanlah bertahun-tahun lama, cuma banyak saya dapat peluang komik saya diterima, dan bayaran dia pun alhamdulillah. Untuk zaman tu saya rasa macam dah masyuk aku ni kan. Tapi yes, tak lama lepas tu, dalam masa yang sama, sebab saya buat untuk Blues, saya buat freelance je. Dalam masa sama saya bekerja pula dengan satu company, Griffon Sky. Saya jadi colorist saja untuk satu company komik yang baru nak bermula. Saya mula pun macam nak ke tak nak kerja ni kan, pasal saya buat freelance tu pun dah okey. Tapi saya rasa macam okey kot, menambah pendapatan, dan saya pun nak cuba balik masuk environment kerja dalam office semua kan. Saya pun terima. Tapi itulah perancangan ketentuan Allah tu agaknya kan. Lepas saya kerja situ, tiba-tiba dapat panggilan lagi dari mula-mula panggilan dari Abang Nazri pula, Abang Zairi. Abang Zairi mula-mula dulu berita suka, kali ni berita duka. Dia kata okey, dia call, okey Bob, aku rasa kau jangan buat dululah komik yang kau tengah buat tu, berhenti dulu, kita orang tengah ada perbincangan ni. Dia tak cakap lagi kenapa. So saya pun dah berderau dah, saya pun dah ada perasaan yang tak menyeronokkan kan. Rupa-rupanya betul lah apa yang dijangka. Memang masa tu majalah Blues namanya ditutup, dan tinggallah gempa pula, Ujang dengan Apa. So alhamdulillah saya masa tu dah kerja, dah ada pekerjaan tetap semua. Tapi masa tu memang industri ni tough lah, sangat tough. Untuk komik yang saya jadi colorist tu pun, company tu pun tak bertahan lama, pun tutup. Lepas tu saya pergi mana? Saya bekerja dekat satu company, Jasmine nama dia. Jasmine ni
sebab dia pun nak buat satu, dia ni macam satu company yang ada banyak business macam tu lah dia. Salah satunya dia nak buat satu majalah komik. Lepas tu tajuk dia majalah kartun lah, majalah humor, tajuknya Pure. Okey, tajuknya Pure masa tu. Dan saya pun diterima lah bekerja sebagai kartunis tetap dekat situ. Dipendekkan cerita juga. Itu langsung tak diterbitkan. Ada satu lah diterbitkan, limited edition masa tu kan. Lepas tu benda tu tergendala dengan pelbagai hal. Adalah pelbagai hal. Tapi antara banyak-banyak yang saya tengok balik apa yang saya pernah lalui. Saya pernah pergi kerja sana kerja sini, melukis sana di sini, tutup. Itu semua saya rasa tak merugikan saya apa pun. Sebenarnya dia menambahkan kita punya pengetahuan, kita punya networking, kita boleh kenal dengan ramai macam-macam orang, macam-macam orang dengan kebolehan yang pelbagai. So dekat Jasmine ni pun saya kenal macam-macam kawan yang masing-masing ada kelebihan masing-masing. Kalau kita akan datang, kita perlukan orang macam ni, kita dah kenal orang macam ni. Kita perlukan skill orang yang macam ni, kita dah ada. So benda tu semua hikmah lah, ada hikmahnya. Dan lepas tu saya dapat pula satu call lagi daripada majalah company tu tutup. Dapat lagi satu call, asyik company tutup je kan. Sebab saya kerja sana ke tutup lah. Tak baik, itu berdosa kita berfikir macam tu. Okay, saya dapat call daripada seorang kartunis lama ni. Nama dia kartunis Retah. Dia call. Dia kata dia pun nak buat satu komik yang kali ni digital dan okey lah, saya seronok lah dapat peluang kan, rezeki tu tak putus. Tapi antara yang buat saya berkira-kira waktu tu, dia kata okey boleh buat kerja, tapi office dekat Kelang, kau okey ke? Saya duduk Rasa Maju dan office dekat Kelang. So berfikir panjang, sebenarnya tak berfikir panjang pun, saya terima je. Lepas tu nanti saya fikirlah macam mana kan. Saya naik motor kan. Tapi apa-apa pun saya cakap, buat je dulu. Lepas tu baru kita tengok boleh ke tak boleh. Dan bertahan jugalah sampai 4 bulan ke macam tu. Dan projek untuk komik digital tu pun tak tahulah macam mana sekarang perkembangan dia. Ini sekitar 2010. Dan saya pun berhentilah sebelum tu, ada hal-hal yang tak perlu diceritakan di sini. Dan masa dekat saya kerja dekat Kelang tu lah, saya ada berborak-borak. Saya pernah cerita dalam video sebelum ni lah, yang membuatkan saya untuk benda yang buatkan saya, antara benda yang buatkan saya nak jadi pelukis komik freelance penuh masa ni, bila saya berborak dengan pelukis komik yang bernama Froggy Papa. Masa dekat company tu, saya masa tu YM dengan dia cerita, dia kata ada peluang untuk melukis untuk dekat Comic M apa semua, dan dia kata hantar proposal, buat semua, boleh buat ni apa semua, ada bayaran royalty, ada bayaran lamsam, kau boleh pilih. Dan bermula dari situlah saya berkenalan dengan Wanzu sebenarnya dah kenal lah, cuma tak kenal secara in person, sebab masa tu dunia forum lagi, zaman tengah sibuk berforum, so kenal dalam forum. Dan dari situlah bermulanya saya melukis untuk Comic M. Mula-mula hantar komik antologi dulu. Dapat skrip daripada penulis Bahrudin Bekri, Bahar kan, penulis antara penulis yang hebat dekat Malaysia ni. Dan dapat buat satu itu skrip Bahar ke skrip Vovin. Dua-dua ada, seorang lagi Vovin. Saya dapat 2 skrip dan saya buat. Dan lepas tu baru saya beranikan diri buat proposal untuk buat komik solo. Masa tu tak banyak lagi komik solo. Yang ada komik shoot, Twin X, Orang Kuat, Kejam Prankman, itu yang sekadar yang saya ingat sekarang ni. Ada lagi kot. Dan diterima. Dan dari situlah bermulanya saya jadi pelukis komik solo dan mengusahakan watak Atrakalif ni sampailah sekarang. So maknanya 2010, sekarang dah 2020, dah 10 tahun lah
10 tahun saya melukis dan berkarya untuk Komik M. Di samping dalam 10 tahun tu ada jugalah saya buat dekat tempat lain. Saya ada juga buat di samping dengan Komik M tu, saya juga buat untuk G3 masa tu. G3 saya antara pelukis komik dekat G3. Antara komik saya yang mungkin orang kenal adalah komik zombie. Zombie komedi lah, bukan zombie yang gore punya kan. Dan di samping tu 2014 ke, saya dapat satu offer daripada Afrin Shauki untuk dia nak buat satu majalah komik yang bernama Boboy. Dan dia memilihlah pelukis-pelukis komik yang dia nak komikkan movie dia atau apa-apa watak-watak dalam Maharaja Lawak ke apa yang dia pernah buat, dia nak buat dalam bentuk komik. Dan saya salah seorang yang terpilih yang dia terima kasih kepada Azhar Abdullah. Saya rasa dia antara orang yang suggest nama saya, tak silap. Saya dapat komik, mengusahakan komik Alung Bukit Beluntung. Alung Bukit Beluntung ni bukan movie, tapi dia satu sketch dalam rancangan AHA dulu. So saya dapat develop cerita Alung ni. Dan saya dengar baru-baru ni tajuk tu, Alung tu dapat dana, bukan dana ke apa, dapat inilah Astro Show berminat untuk jadikan filem. So mungkin tengah diusahakan. Dengannya itu memang dah nak shoot. Dan okey, lepas tu perjalanan majalah tu macam agak lambat sebab dia orang tak ada editor. Saya pun office dekat dengan rumah. Jadi saya pun cakap, boleh tak kalau saya apply untuk jadi editor majalah Boboy. So Abang Afrin terima. Dan so lepas tu alhamdulillah berjalan lah, terbitlah komiknya sampai ke isu 3. Dan saya di samping tu saya melukis dan melukis komik jugalah. Samping saya buat editorial, saya jadi editor. Dan masa tu antara kawan-kawan yang bekerja dengan saya adalah Tara Kucha atau Akmal ni, dia buat grafik dan melukis. Dia melukis komik Papadem. Dan satu lagi Prem Chopra, dia pun mengganti kat Akmal untuk masa tu Akmal dah berhenti, dia ganti untuk buat grafik. So masih tak berpanjangan rezeki untuk majalah tu. Sebab majalah di ujung-ujung masa tu, di era-era lepas 2010 ke atas ni, dia makin lama makin tough. Sampai sekarang kita boleh tengok lagi, sebenarnya bukan boleh tengok lagi, sampai sekarang kita boleh tengok sendiri, majalah pun dah tak ada dekat pasaran. Kalau majalah komik, kartun, tinggal pun yang ada saya rasa daripada dulu, dia lah yang mula dan dia yang masih ada, gila-gila. Yang lain semua dah okey. Tapi itulah, masa tu bila majalah tu dah berhenti apa semua, saya tak ada rasa ralat sangat, pasal saya pun masih melukis dengan komik, masih buat Atra Khalif apa semua. Dan menambah lagi pada apa-apa yang saya pernah buat tu adalah saya pernah buat komik untuk Cosmo juga. Komik seminggu sekali yang bertajuk Nani. Saya diminta untuk buat love story. So saya buat berapa episod lah, macam 60-70 lebih lah kot. Dan saya sendiri yang request untuk stop, pasal komitmennya tu saya macam, sebab dia seminggu sekali dan kita kalau ada problem tak boleh nak meet deadline, kita akan menyusahkan orang. Pasal saya pun buat banyak kerja lain, tiba-tiba saya terlupa, alamak saya lupa nak buat untuk Nani ni kan. Kalau kabut buat masa tu juga, benda-benda tu saya tak suka kan, sebab saya banyak sangat komitmen lain. So saya kata saya nak akan stop. Okey, di samping tu sekarang ni saya ada melukis juga untuk Komik Cow. Dan sekarang fokus saya itulah Komik Cow dan Komik M. Komik M saya dah selesaikan satu season Atra Khalif, dan sekarang tengah mengusahakan dengan kawan saya Daniel Haikal untuk buat satu projek khas spin-off daripada Atra Khalif, Watak Jebat Kawan Atra Khalif, Sidekick Atra Khalif. Buat komik mengenai dia. Dan kenapa saya buat mengenai dia ni, sebab satu, saya nak cerita background dia. Dan untuk
untuk persediaan untuk season 2. So untuk season 2 orang akan lebih faham dan kenal Jebat ni. Dan insya-Allah saya sedang berkira-kira untuk terjunkan diri ke season 2 Atragalih. Doa-doakan saya. Okey, usaha sama saya dengan Danny Hakka tadi macam ni. Saya buat story, saya buat thumbnail, aka storyboard, dan dia akan lukis lah. Dia lukis dan dia colour. Mungkin kuat kawan dia akan ambil job colour tu kan. Antara lain, selain Atragalih, saya buat antologi kompilasi saya, hantu komik, Laserman. Saya pernah buat komik solo Opi dan Jaja. Opi Jaja ni pun compile daripada komik-komik antologi yang saya pernah buat, disatukan. Atragalih juga ada Smart Study, itu dah satu projek khas dengan Tuan Osman Affan. Kita buat satu macam education punya komik, tapi tak adalah kira indirectly punya education. Masih sebuah komik yang entertaining dan komik action, superhero action. Saya pernah buat juga untuk Humaira Publication, komik santai dakwah, tajuknya Hype Jangan Jadi Separuh Muslim dan Tarbiyah Hati. Dekat situ juga saya jadi editor perolehan. Saya mencari bahan, mencari komik-komik yang untuk diterbitkan. Saya juga buat komik Masa Kecil Dulu. Masa Kecil Dulu ni kalau boleh anda tengok dekat saya ada buat blogspot pun dulu, masakecildulu.blogspot.com. Dan dah dibukukan pun oleh Katana Books. Boleh cari Katana Books kalau nak beli. Dan saya rasa tu je. Terima kasih anda menonton. Panjang ni, panjang. Harap-harap anda menonton sampai habis lah. Kalau ada apa-apa nak tanya, saya harap cakap potong-potong. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya di ruangan komen. Perkongsian ni bukan nak menunjukkan yang saya ni dah melukis lama ke, dah banyak berkarya, bukan. Untuk orang-orang yang mendengar mungkin terinspirasi, mungkin akan mendapat semangat. Pasal saya dulu pun, bila saya nak dapat semangat tu, saya suka baca biodata pelukis, ada orang punya kisah-kisah hidup macam mana. So saya rasa macam semangat. Saya harap perkongsian ni dapat memberi impak yang sama lah pada yang mana-mana nak melukis tu. Okay, terima kasih kerana menonton. Penat bercakap ni, aus. Okay guys, jangan lupa subscribe saya, Box Perspektif. Dan terima kasih menonton. Assalamualaikum, peace out.